Tidak. Fa'asri bi'ibadi pada Rabbahu. Sampai dia mohon doa pada Allah. Bahawa kaum dia tu kaum yang mujrim. Dia berlindung pada Allah. Wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. 20. 20 dia berlindung pada Allah dari keburukan Firaun. Kan? Macam tu. Kan kat situ kan? Yang kita bincang pasal kalau kita nak tegur orang, takut orang punya perbuatan buruk pada kita. Satu kita terhalang orang tu, kita takut kan? Betul Ustaz. Okay. Ikut-ikut saya sampai ayat 20 kita dah sampai situ. 20 okey. Nampaknya saya tertidur lah waktu tu. Saya mungkin ajar. Tak apa, silakan Ustaz. Okey, kita mulakan sesi tadabbur kita. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla ta'alu 'ala Allah. Inni atikum bisultanin mubin. Wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Fada'a rabbahu anna ha'ula'i qawmun mujrimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Pada ayat yang lalu, ayat yang ke-20, dia adalah tentang permohonan Nabi Musa mohon perlindungan pada Allah daripada tindak balas, reaksi Firaun. Dan ini sebenarnya membantu kita untuk confident, untuk berani menegur kesalahan-kesalahan atau menegur sebarang salah laku daripada manusia lain. Jangan takut terhadap tindak balas daripada manusia tersebut. Dengan syarat kebergantungan kita pada Allah itu perlu dikukuhkan. So, soal kebergantungan ini kadangkala dia dihalang oleh asap-asap dukhan sehingga mata kita kabur dari dapat melihat. So, wa inni ustu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun. Kemudian wa illam tu'minu li fa'tazilun. Nabi Musa bagi tahu pada Firaun, aku datang kepadamu untuk beri dua benda. Aku datang untuk dapatkan dua benda. Pertama, serahkan urusan Bani Israel. Yang kedua, aku adalah Rasul. Dengan kata lain, sebelum ini, apa yang kau nak buat, kau buatlah. So, aku datang bawa dua benda. Pertama, aku serahkan urusan Bani Israel pada aku dan aku adalah Rasul. Kemudian tolong jangan sombong. Wa alla ta'alu 'ala Allah. Ayat 19, tolong jangan sombong. Dan kalau engkau bertindak balas, aku mohon perlindungan pada Allah dari perbuatanmu. Dan jika engkau tak beriman, wa illam tu'minu li. Kalau engkau tak nak terima, kau tinggalkanlah aku. Kan? Kalau kau tak nak beriman, sudah-sudahlah, janganlah ganggu aku. Aku nak pergi berdakwah pada ramai lagi orang, bukan kau seorang je. Kalau kau tak nak beriman, okeylah, get lost. Seolah-olah macam itulah. Putuskanlah perhubungan kamu denganku. Jangan ganggu aku. Dan ayat ni sebenarnya menempelak orang-orang yang memang tak nak percaya, tapi masih mengganggu. Kau tak percaya, kau buatlah kerja kau. Taklah ganggu orang yang nak dakwah ni. Kalau kau tak nak percaya, kau hiduplah dengan cara kau. Tak payahlah mengekori Nabi ke mana-mana seperti yang dibuat oleh Abu Lahab. So tuan-puan, kadang kita pelik, contohnya macam orientalis, barat. Berilmu mengkaji tentang Quran, mengkaji tentang Islam, sedalam-dalamnya semata-mata nak cari mana flaw, kelemahan supaya boleh serang balik. Kan?
kita orang Islam tak ada beria-ia sangat nak kaji pasal Bible, pasal Taurat. Sebab tahu sudah diseleweng. Dan kalau nak pinpoint mana bentuk kesalahan, mudah sangat. Tapi tentang agama ni, kalau kau tak suka, janganlah ganggu orang murtad. Kalau kau nak keluar Islam, keluarlah. Tak perlu nak sebut tentang begitulah Islam ni begini. Why? Kau gila talak ke apa? Kan? Wa illam tu'minu li fa'tazilun. Kalau kamu tak beriman dengan aku, tak nak percaya, sudahlah. Putuskanlah hubungan. Dan ini juga bentuk pendekatan dari Nabi Musa yang mungkin ada masanya kita boleh guna. Kan kalau kita tegur, orang tak nak terima. Okeylah. Dan kau tak nak terima. Kenapa marah? Kan? Dia biasa berlaku, ialah perangai manusia ni kita kadang tak faham. Dia buat salah. Kita tegur. Dia marah. Sepatutnya kalau dia buat salah, kita tegur, dia tak terima teguran kita, beredarlah. Yang sanggup habiskan tenaga, nak jerit balik, nak maki balik, nak kecam balik. Kenapa? Kerana kau dah malu. Malu tutuplah muka beredar. Sudahlah. Nak pula berlawan. Loh. Lalu bila Nabi Musa berterus terang kepada Firaun, kalau kau tak suka, kalau kau tak nak beriman, putus sajalah hubungan. Janganlah ganggu. Tetapi rupanya Nabi Musa tetap mendapat tekanan demi tekanan daripada Firaun dan kuncu-kuncunya. Sehinggalah pada satu ketika Nabi Musa berdoa, fada'a rabbahu. Nabi Musa merayu pada Allah, fada'a rabbahu anna haula'i qaumun mujrimun. Tuan-puan, kita ni kerap diberi nasihat pada orang dekat keliling. Kadang kita tak adalah baik sangat. Tapi from time to time adalah bentuk-bentuk kesilapan mungkin. Kesalahan yang kita buat, lalu kita terima teguran daripada jiran, daripada suami mungkin, dari isteri kita, dari anak-anak. Dan dalam konteks ini Firaun bukan sekali, bukan dua kali peringatan, berkali-kali. Lebih dari 9 kali diberi peringatan dari Nabi Musa, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah satu titik, sampailah satu poin dalam dakwah Nabi Musa itu, Nabi Musa rasa kaum ni dah tak boleh pergi. Nabi Musa rasa kaum ni dah tak boleh pergi. Lalu dia merayu pada Allah, ya Allah, dia orang ni dah sebati ya Allah dengan dosa. Annaha ulai qaumun mujrimun. Dia orang ni tak boleh berubah dah ya Allah. Dia orang ni dah sebati. Seolah-olah Nabi Musa kata, aku give up. Walaupun dia tak sebut give up, tapi dia seolah-olah kata, kaum ni dah tak ada harapan. Kali-kali dah nasihat, kali-kali dah datang, bukan satu kali mukjizat. Berkali-kali, 9 kali. Tapi mereka tak nak terima. Lalu Nabi Musa kata, anna haula'i qaumun mujrimun. Sungguh mereka ni sudah sebati dengan kekufuran, sebati dengan dosa. Mereka adalah kaum-kaum yang berdosa. So kadang kita juga begitu. Ada masanya kita rasa, fed up lah aku dengan orang ni. Berkali-kali aku ingatkan, tak nak juga ingat. Dah lah, tinggalkan sajalah. Kan? Ada juga kadang orang fed up dengan kita. Kan bertahun-tahun kawan dengan kita. Dia cuba untuk betulkan perangai kita. Dan kita tak juga serik-serik. Masih lagi keluar masuk pusat serenti. Boleh tahan keluar dari pusat serenti tu, boleh tahan 2 hari je. Kemudian kembali kepada circle yang lama. 12-13 kali keluar pusat serenti. Keluar masuk penjara.
Dan asalnya ada orang yang bersimpati nak tolong, betulkan, nak bimbing semula. Kita yang memilih begitu. Dan jangan sampai orang yang simpati prihatin dengan kita berputus asa dengan kita. Kan? Tapi kita doakan orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita nak dia kembali ke jalan fitrah ini, nak dia kembali ke jalan yang lurus. Saya doakan agar kita semua tak putus asa dengan mereka. Ajak dan ajak lagi, pujuk dan pujuk lagi. Beri penerangan berkali-kali. Beri penerangan berkali-kali. Dan kita pun tak tahu berapa berat tekanan yang Nabi Musa hadapi sehingga baginda keluarkan perkataan ini. Kita tahu Nabi Musa ni, dia orang yang sangat tegas, berprinsip, kuat, tahan diuji. Tapi sampai satu ketika dia kata, Anna haula'i qaumun mujrimun. Ini kaum sudah tak ada harapan. Mereka sudah terlibat dengan dosa ini terlalu lama. Lalu setelah Nabi Musa berdoa, dan doa ini doa yang spesial dari Nabi Musa. Setiap Nabi ada doa yang spesial, tuan-puan. Doa yang super mustajab. Doa yang spesial khusus untuk para Nabi satu kali. Ada satu doa yang mustajab. Setiap Nabi sudah menggunakan doa mustajab mereka. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda simpan doa itu satu waktu nanti di akhirat. Dan berdasarkan track record Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda akan gunakan doa mustajab itu untuk kita, tuan-puan. Untuk kita yang berusaha beriman. Untuk kita yang siang malam diuji oleh Allah. Untuk kita yang masih bertahan. Untuk kita. Doa mustajab tersebut. Jadi tuan-puan, bila sebut tentang doa mustajab, dan ini mungkin adalah salah satu daripada doa dalam banyak-banyak doa Nabi Musa pada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa kata, kaum ini adalah kaum yang berdosa. Lalu sejurus selepas Nabi Musa berdoa, Nabi Musa sendiri clarify kaum ni kaum berdosa, maka Allah beri arahan terbaru kepada Nabi Musa. Boleh jadi selagi Nabi Musa tak doa macam ni, Allah tak beri arahan seterusnya. Tapi setelah Nabi Musa berdoa semacam ni, maka Allah beri arahan seterusnya. Fa'asri bi'ibadi layla. Bawalah hambaku bermusafir. Keluarlah dari situ. Bawa hamba-hambaku laylan pada waktu malam. Innakum muttaba'un. Bawa keluar pada waktu malam kerana kamu pasti akan diekori. Sebab lazimnya tuan-puan, kalau ikut kita tengok sejarah Nabi-Nabi terdahulu, cerita terdahulu, selalunya Allah suruh mereka keluar dari kampung mereka waktu fajar. Waktu fajar. Nabi Lut waktu fajar. Nabi Nuh tak tahu. Tapi kebanyakan Nabi Daud, Nabi Daud lah. Yang unta. Nabi kaum Samud. Nabi apa? Soleh. Nah, Nabi Saleh keluar pada waktu fajar. Kerana bila mereka keluar pada waktu fajar tu, azab dari Allah akan datang pada waktu fajar. Azab dari Allah akan datang pada waktu fajar. Sebab tu para Nabi tu diarahkan untuk keluar pada waktu fajar.
Dan untuk Nabi Musa, kerana Bani Israel ramai, kalau dalam maklumat Bible, mereka dalam lingkungan 600,000, paling sikit 60,000, 60 ke 600,000 untuk keluar beramai-ramai daripada Mesir. Kalau mereka keluar siang, dah tentu kantoi. Arahan dari Allah keluar pada waktu malam. So malam diambil kira setelah masuk maghrib ataupun setelah masuk isyak. Kan? Malam diambil kira pada waktu tersebut. So arahan dari Allah keluar pada waktu malam, innakum muttabaun. Kamu akan diekori. Bila Fir'aun sedar Bani Israel dah meninggalkan Mesir? Pada waktu subuh. So sepanjang malam tu, Allah beri peluang Bani Israel keluar beramai-ramai. Dan menariknya waktu mereka keluar, ialah yang keluar daripada tempat tu orang beriman, tuan-tuan. Dan orang beriman ini sepanjang zaman adalah orang-orang yang dipercayai, yang berakhlak, yang jujur, yang memegang amanah. Dalam pada Fir'aun menganggap bahawa Bani Israel ini dijadikan hamba, masyarakat Mesir memandang mereka sebagai orang yang amanah. Lalu kerana amanahnya mereka, kerana beriman dan amanahnya mereka, Bani Israel lah tempat rakyat Mesir yang kaya-kaya ni simpan harta benda. Tolong simpan sebab mereka jujur, mereka amanah. Dan bila diarahkan keluar pada waktu malam, mereka keluar dengan bawa barang-barang kemas ni. Sebab tak sempat nak bagi balik pada owner. Dan mereka tak sanggup untuk tinggalkan sebab ini barang amanah. Ini barang amanah. Tu yang nanti peristiwa Samiri tu, diorang baling barang kemas tu. Sebab dipujuk oleh Samiri, engkau pegang barang kemas macam ni, bukan kau punya, orang lain punya. Kau kan pegang amanah. So daripada susah-susah kau duk jaga macam tu, baik kita letak, kita bakar untuk jadikan Tuhan. Ini nasihat daripada Musa. Lalu mereka ikut, akur, patuh. So itu nantilah kita cerita. Tapi dalam ayat ni, ayat 23, fa'asri bi ibadi lailan. Keluar daripada Mesir, bawa hamba-hambaku keluar dari Mesir, innakum muttabaun. Kamu akan diikut. Kemudian watrukil bahra rahwa. Lalu tinggalkanlah laut tu dalam keadaan tenang. Watrukil bahra rahwa. Allah hanya menggambarkan Bani Israel keluar, kemudian mereka sedang meninggalkan laut. Apa yang berlaku setelah mereka keluar sehingga laut terbelah, Allah tak cerita di sini. Tiba-tiba scene seterusnya, mereka sudah kelihatan, orang terakhir dari Bani Israel kelihatan meninggalkan laut. Laut sedang terbelah. So mereka sedang meninggalkan, sudah sampai ke penghujung. Lalu Allah kata, innahum jundum mughraqun. Mereka adalah tentera-tentera yang tenggelam. Mereka adalah tentera-tentera yang tenggelam, yang dibinasakan.
So tadi mereka keluar dari Mesir, Firaun baru nak ikut. Sekarang ayat seterusnya mereka meninggalkan laut. So tinggal tentera-tentera yang mengejar mereka tenggelam. So perkataan taruki, watruki, utruk ni tinggalkan. Kemudian Allah mulakan ayat seterusnya dengan kam taraku. Berapa banyak mereka tinggalkan kebun-kebun dan telaga-telaga. Sedang kamu meninggalkan laut dan mereka tentera-tentera itu tenggelam. Dan asalnya tadi Allah cerita pasal mereka. Sekarang Allah kembali pada kita. Orang yang sedang baca Quran. Cuba tengok. Berapa banyak kebun-kebun, stable-stable lumba kuda, harta-harta dalam negeri, luar negeri, geran-geran tanah, telaga-telaga, kilang-kilang yang mereka tinggalkan, yang tentera-tentera itu tinggalkan. Perlu diingat, Mesir daripada dulu adalah kerajaan yang ditadbir oleh tentera. Mesir dari dulu sampai sekarang adalah kerajaan yang ditadbir oleh tentera. Hari itu dia sekejap Morsi ambil alih daripada Husni Mubarak. Lepas tu sekarang As-Sisi. Juga jeneral tentera. Dan bila tentera berkuasa, dia akan menguasai segalanya. So bila tentera berkuasa, segala bentuk kekayaan akan jatuh kepada siapa? Pada tentera. Sekarang ni yang mengejar Firaun, Yang mengejar Musa siapa? Firaun dan tentera-tentera dia. So Allah gambarkan tentera Firaun bukan orang biasa-biasa. Mereka orang kaya-kaya. Sebab kekuasaan negara di bawah kawalan tentera. Dan tentera lah yang dapat banyak manfaat berbanding rakyat biasa. Sekarang bila tentera tu tenggelam, Allah recap balik berapa banyak harta yang mereka tinggalkan. Kebun-kebun, jannat. Dan punya cantik kebun-kebun tu, Allah sebut jannat. Kebun-kebun yang ada nilai privacy. Jannat yang kita kalau lalu tempat tu tak nampak apa berlaku kat dalam. Jannat. Kata akar jan, tak nampak. Kebun-kebun yang dia punya pagar tebal tinggi. Wow. Bukan saja kebun-kebun, tetapi mata-mata air. Kan apa dia? Telaga-telaga, mata air. Wazuru'in. Dan relung-relung padi. Zuru'in. Tanaman-tanaman. Kebun-kebun. Tadi kebun dah. Ni zuru' sawit berekar-ekar. Wah, wazuru'in. Wa maqamin amin. Dan banglo-banglo. Banglo tu masih kecil. Dia ada yang lebih besar dari banglo, kita panggil mansion. Giga mansion. Wa maqamin karim. Kenapa bina rumah besar-besar? Sebab nak dipandang mulia. Tu zuru', tanaman-tanaman. Apa saja jenis tanaman. Gandum ke, beras ke, sayur-sayur ke. Berekar-ekar. Dan rumah-rumah besar, maqamin. Tempat-tempat tinggal yang indah dan mulia. Tak tahu orang nak sangat bina banglo. Sebab bagi dia
Dia perasan, dia rasa kalau dia duduk dekat rumah besar, orang yang lalu lalang kagum. Oh, besarnya rumah dia, mesti kaya. Sedangkan tak macam tu pun, kita lalu dekat rumah orang besar, kita kagum sekejap macam tu, besar rumah ni. Itu je. Tak lebih, tak kurang. Tapi orang-orang yang rumah besar ni, dia rasa orang kagum pada dia. Wa maqamin karim. Sebab tu Allah sebut karim kat belakang. Wa maqamin karim. Tempat-tempat yang menjadikan orang rasa dia mulia. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Dan kemewahan hidup. Na'mah berbeza dengan ni'mah. Walaupun kedua-duanya bermaksud nikmat. Na'mah dengan ni'mah. Kalau nikmat yang diberi itu, nikmat yang kita dapat itu, dia ada titipan berkat, dia ada titipan kasih sayang. Na'mah sebaliknya. Nikmat yang diberi dititip bersama dengan istidraj. Wa na'mah. So ayat 27, Allah kata, dan juga kemewahan hidup yang sekian lama mereka nikmati. Wa na'matun kanu fiha fakihin. Kemewahan hidup yang sekian lama mereka nikmati. Kalau kita tengok di ayat tu, wa na'mah dan kenikmatan, kanu dulu lagi, fiha padanya fakihin. Fakihin ni lazimnya diterjemah sebagai buah. Buah. Bukankah buah ni antara benda yang kita dapat rasa nikmatnya tu, kita nikmati. Malah fakihin pula bentuk adalah buah. Buah-buah yang kalau kita makan, automatik senyum. Tu jenis buah yang namanya fakihin. Tak kira lah anggur ke, apple ke, limau mandarin ke, butrawali ke. Yang penting kalau kita makan, senyum. Tanpa dibuat-buat, tanpa disuruh. Kan ada buah yang manisnya, wallah gini. Tu macam tu. Tu bahasa Jerman tu. Wallah gini. So bila makan tu, senyum. Dan sekarang Allah gambarkan orang ni diberi nikmat sehingga dia boleh senyum sorang-sorang. Duk tergambar, aku. Selesa betul lah hidup. Duduk dekat ruang tamu ada aircon. Mana ada orang dekat Mesir ada aircon? Aku seorang ada aircon. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Kemewahan yang sekian lama mereka nikmati sehingga mereka boleh tersenyum simpul. Tuan-puan, berapa kaya mereka ni? Bayangkan berapa kaya sehingga Allah gambarkan semacam itu. Punya kaya sampai boleh senyum sorang-sorang. Ini bukan mental, ini betul kaya. Dan mereka adalah tentera bagi Firaun. Kazalik. Allah kata begitulah. Begitulah, ya, begitulah cara kami mewariskan harta-harta mereka kepada orang lain. Kazalik, begitulah cara kami mewariskan harta-harta mereka kepada orang lain, kepada kaum lain. So, harta-harta Firaun tidak semestinya diwariskan kepada Bani Israel, tetapi kepada kaum lain yang datang selepas itu. Kan bila tentera-tentera ini dilaporkan mati di Laut Merah, apa berlaku pada harta mereka? Akikah pada rakyat jelata. Macam tu je. So kalau kita sekarang ini sedang ada kerja, bekerjaya, ada kereta, ada anak dan isteri. Cuba tengok berapa ayat
yang digambarkan nikmat-nikmat yang diberi. Kam taraku min jannati wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin. Tiga ayat. Lepas tu Allah kata apa? Begitulah kami wariskan harta mereka kepada orang lain. 3 ayat saja peluang untuk kita berasa nikmat rumah besar begini-begini sebelum mati. Dan selepas tu harta kita direbut pula oleh anak-anak kita. Cucu-cucu kita. Malah bergaduh pula. Langsung tak bertegur siapa. Putus saudara hanya kerana harta. Dalam konteks ini, Allah bagi tahu ini kekayaan tentera di zaman Firaun. Kadzalika wa awrathnaha qauman akharin. Kami wariskan semuanya pada orang lain. Kau nak cakap apa? Nah, itu kesan dan akibat tak nak beriman. Wa illam tu'minu bi. Kan tak nak beriman. Ui, dahsyat. Dahsyat. Dan mereka tak pernah menyangka tentera-tentera itu bahawa tatkala mereka keluar daripada Mesir mengejar Firaun, itu adalah kali terakhir mereka punya ekspedisi ketenteraan terakhir. Mereka tak pernah menyangka. Siapa yang tahu besok dia mati? Saya pun tak tahu besok saya hidup atau mati. Ui, dahsyat tuan-puan. Dahsyat. Lalu ayat 29. Allah jawab angan-angan Firaun dan orang yang menyokongnya. Konon-konon kalau Firaun mati, maka menangislah langit dan bumi. Sehingga ditulis di piramid, di makam-makam Firaun yang agung. Langit dan bumi menangisi pemergianmu. Ditulis. Dalam ayat ni Allah kata apa? Fama bakat alaihimus sama wal ardu. Tak. Mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Mereka tidak ditangisi oleh langit dan bumi. Wa ma kanu munzarin. Dan mereka langsung tidak diberi tempoh. Tuan-puan, kadang dalam kita buat ayat ini, dia ada ayat yang literal, kemudian dia ada ayat yang tersurat dan tersirat, kan? Dia ada yang tersurat dan tersirat. Bila Allah kata fama bakat alaihimus sama wal ardu, yang tersurat, okey? Langit dan bumi tidak menangisi pemergian mereka. Rupanya tuan-puan, langit dan bumi boleh menangisi pemergian seseorang waktu dia mati. Sebab untuk Firaun Allah kata tak, langit dan bumi tidak menangisi pemergian mereka. Sebaliknya mungkin ada orang yang bila dia meninggal, langit dan bumi rasa orang ini punyalah berjasa, orang ini menjadi hamba Allah yang baik, langit dan bumi merasa aman dengan keberadaannya, lalu bila dia pergi menghadap Allah, mereka menangisi pemergian lelaki ini atau wanita ini atau ibu ini. Memakanu mengzarin, dan mereka tidak diberi penangguhan. Tidak diberi tempoh. Wow. Kemudian, walaqad najjayna bani Israil. So yang menghafal surah Dukhan, ini adalah masuk cerita baru. Masuk cerita baru. Kalau sebelum ini, walaqad fatanna qablahum. Okay, walaqad fatanna qablahum. Kami uji Firaun, kaum sebelum kamu Firaun. Sekarang ni masuk cerita baru juga dimulakan dengan walaqad.
Walaqad najjayna Bani Israel. Sungguh kami telah pastikan bahawa Bani Israel selamat. So, walaqad najjayna Bani Israel maksudnya kami telah selamatkan. Sungguh kami telah selamatkan Bani Israel. Minal azabil muhin, dari azab yang menghina. Dari azab yang hina. Kenapa hina? Kenapa azab? Sebab mereka menjadi hamba, diperhambakan oleh Firaun, dan menjadi hamba adalah kedudukan yang hina. Menjadi hamba sesama manusia adalah kedudukan yang hina. So itu juga bentuk azab. Bentuk azab. So kami telah selamatkan Bani Israel dari azab yang hina min Fir'aun. Kadang orang tertanya, apa benda azab yang hina ni? Allah terus jawab, mereka diselamatkan dari Fir'aun. Min Fir'aun. Innahu kana 'aliyan minal musrifin. Sungguh Fir'aun adalah orang yang sombong. Sombong. Innahu kana 'aliyan minal musrifin. 'Aliya, terkenal, terbilang dengan kesombongannya. Bayangkan Allah iktiraf kesombongan Fir'aun. Musrifin melampau. Melampau. Musrifin melampau. Kalau kita tengok ayat 22 tuan-puan, Allah kata kaum mujrimun. Kaum yang penjenayah, mujrim. Penjenayah. 31 musrifin melampau. So Fir'aun dan kaum dia bukan saja buat satu kesalahan, tapi multiple kesalahan yang mendatangkan gelaran-gelaran berbeza buat mereka. Kalau Fir'aun sendiri dipanggil sebagai Tagha. Tagha juga melampau. Mujrimun juga jenis pelampau batas. Musrifin juga melampau. Cuma setiap satu tu dia adalah dari sudut apa yang mereka melampau. Yang itu nanti saya cuba dapatkan. Tapi kalau dalam translation dia tu, dia sebut melampau dalam keganasan dan kekejaman. Keganasan dan kekejaman. So orang-orang yang terbilang terkenal, ali, tinggi, rasa dia tinggi, rasa dia ada power, maka dia ada kecenderungan untuk menindas orang lain dengan kejam dan tak berhati perut. Dengan kejam dan tak berhati perut. Kita kadang beli barangan daripada syarikat-syarikat terkemuka. Contohnya macam Louis Vuitton. Beli apa? Beli handbag. Louis Vuitton. Satu handbag harga berapa? 24,000, 30,000. So ada orang beli handbag tu, dia nak tengok apa isi handbag tu sehingga harganya puluhan ribu. Dia gunting. Rupanya tengok kat dalam tu, indah kabar dari rupa. Jenis material ataupun jenis dia punya leather tu tidaklah leather yang high class. Tak. Leather biasa-biasa je. So musrifin, orang-orang yang pada level kayangan ini, dia punya kecenderungan untuk menindas tu melampau-lampau. Melampau-lampau. Lalu, walaqad ikhtarnahum. Bani Israel, ingat, Bani Israel
kami telah selamatkan kamu dari Firaun. Yang Firaun dulu, keganasannya terhadap kamu, penindasannya kepada kamu sangat melampau. So ini adalah kejadian selepas mereka selamat dari Firaun. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah. Menyeberangi Laut Merah. Allah ingatkan balik pada Bani Israel. Mereka telah diselamatkan. Walaqad ikhtarnahum, dan sungguh kami telah pilih kamu. Ikhtar, pilih. Ala ilmin, berdasarkan pengetahuan kami. Alal alamin. Inilah ayat yang menjadikan Zainis, Yahudi, rasa merekalah the chosen one, pilihan Allah. Ni ayat dia. Walaqad ikhtarnahum, sungguh kami telah memilih kamu berdasarkan pengetahuan kami, kamu lebih tinggi berbanding orang lain. Lebih pangkatnya dari penduduk dunia. Alal alamin, berbanding orang lain. Kan dia menanggap orang yang bukan Yahudi adalah umpama binatang ternak. Mereka menanggap begitu. Tapi bila sebut perkataan ikhtar, pilih kerana kelebihan, kita patut berbangga kerana Allah nyatakan kepada orang beriman, kita adalah ijtiba. Ayat akhir surah Hajj. Ayat akhir surah Hajj, Allah sebut huwa jatabakum. Allah lah yang memilih kamu. Untuk Bani Israel, Allah kata ikhtar. Walaqad ikhtarnahum. Kamu telah dipilih. Tadi ijtiba pun pilih, ini ikhtar pun pilih. Pilih macam mana ni Ustaz? Untuk Bani Israel, pilihan tu dibuat kerana ada kelebihan. Ada kebaikan pada mereka. Berbanding yang lain, ada kelebihan. Kita pula, umat Islam sekarang ni, orang beriman sekarang ni, dipilih oleh Allah untuk hidup sekarang dengan menggunakan perkataan ijtiba. Ijtiba tu bermaksud pilihan tu dibuat kerana ada potensi. Satu tu tadi ada kelebihan. Kelebihan bukan potensi. Kelebihan sudah terserlah. Potensi belum digilap. Potensi belum digilap. So macam mana nak gilap potensi ni? Potensi hanya boleh terserlah. Boleh digilap melalui hubungan rapat dengan Quran dan yang membawa datang Quran. Sunnah. Begitu. So, walaqad ikhtarnahum ala ilmin alal alamin. Kami pilih kamu berbanding kaum yang lain. Seantero dunia, kamu lebih berbanding yang lain. Kenapa Allah beri kelebihan pada Bani Israel? Allah beri banyak kelebihan pada mereka. Terutamanya panduan secara langsung dari Nabi dan Rasul di setiap peringkat keturunan mereka. Supaya mereka boleh jadi contoh umat yang baik kepada umat-umat yang lain. Itu sebab mereka dipilih. Supaya mereka boleh jadi contoh, tauladan, kerana memaparkan akhlak-akhlak yang baik. Mereka diberi kitab. Jadi mereka boleh sebarkan pada yang lain. Tapi yang mereka buat sebaliknya.
Dia rasa Yahudi ni hanya untuk mereka. Sebab tu sampai sekarang mereka tak dakwah pada orang lain. Tak. Sebab tak faham arahan Allah. Tak faham arahan Allah. Ha. Kemudian Allah kata apa? Wa atainah. Oh, sebelum tu. Kalau itu zaman, kalau itu jam, pemilihan yang Allah buat terhadap mereka ni supaya mereka boleh kembangkan dakwah kerana mereka satu kaum. Okay, satu kaum. Dan kita tengok Bani Israel ni bermula daripada kisah Nabi Yaqub. Yaqub tu, Israel ni gelaran bagi Nabi Yaqub. So anak-anak Yaqub ni 12 orang adalah pemula kepada Bani Israel. Anak-anak dia 12 orang pemula kepada Bani Israel. So generasi Nabi Yaqub inilah yang perlu jadi role model kepada bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Yahudi bermula daripada generasi Nabi Yaqub perlu jadi role model kepada bangsa-bangsa yang lain. Sebelum tu, Nabi dan Rasul diutuskan seorang-seorang dia kepada satu kaum. Katalah Puan Sahira dilantik jadi duta pergi ke Indonesia mewakili Malaysia untuk terangkan pada orang Indonesia adat, resam, kebudayaan orang Malaysia. Senang ke susah? Sangat berat. Sebab dia seorang. Itu yang berlaku pada Nabi Nuh. Dia seorang. Nabi Lut, dia seorang. Nabi Ibrahim, dia seorang. Dia tidak bersama kaum. Dia seorang. Nabi Saleh, dia seorang. Nabi Syuaib, dia seorang. Tapi bila kepada Bani Israel, setiap generasi ada Nabi dan kaum ini perlu bertindak, ajak kaum lain, perkenalkan Islam kepada kaum lain. Tapi nampaknya menggunakan satu-satu orang Nabi kepada satu kaum sukar. Kemudian Allah tukar cara dan pendekatan itu kepada satu kaum besar Bani Israel. Pun nampaknya macam ramai lagi yang masih kufur. Kemudian bila datang Rasul terakhir ini bawa mandat untuk semua manusia. Bukan lagi satu-satu orang, bukan lagi satu kaum, tetapi cross border. Melangkaui semua kaum, semua manusia. So sekarang bebanan dakwah bertukar daripada satu individu, bukan lagi pada satu bangsa ataupun satu kaum, tetapi bertukar menjadi setiap individu perlu jadi wakil agama ini untuk sebarkan kepada yang belum faham. Dan dia tugas dan tanggungjawab setiap manusia. Nampak tak dia punya flow dia. Flow dia begitu. So untuk kaum ni Allah kata walaqad ikhtarnahum walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal 'alamin. Mereka dipilih. Kita juga dipilih. Tapi atas kapasiti peribadi. Ada potensi. Ada potensi. So kemudian wa atainahum minal ayati ma fihi bala'um mubin. Ayat 33. Kemudian kami berikan kepada mereka pelbagai mukjizat Taurat
yang mengandungi ujian yang jelas nyata. Wa atainahu minal ayati, kami datangkan kepada mereka kelebihan-kelebihan ayat-ayat yang di dalam ayat tu mafihi, di dalam ayat tu ada bala, ada ujian. Dan ujian tu jelas untuk zahirkan perangai sebenar mereka. Tuan-puan, mereka dulu dapat ayat. Kita juga dapat ayat Quran. Dan setiap ayat Quran terbukti menjelaskan, membetulkan perangai sebenar kita dan meluruskan perangai lama menjadi perangai baru. Tu balak. Satu ujian hari-hari yang kita tempuhi dan lalui ini sebenarnya nak jelmakan perangai sebenar kita. Kalau tak diuji, tak tahu. Dan kita tak mengaku yang kita ni panas baran. Tak ngaku. Pemarah tak ngaku. Tapi from time to time, bila Allah uji dengan yang boleh membangkitkan kemarahan kita, kita boleh marah luar kawal. Begitu. Kami datangkan kepada kamu sebahagian daripada ayat-ayat kami dan di dalamnya ada ujian-ujian. Ujian tu jelas nampak atau ujian-ujian itu akan akan zahirkan siapa sebenar kita. Tak bersyukurnya, pemalasnya, pemarahnya, kuat makinya, sangka buruknya, banyak. Tapi adakah itu merupakan keburukan? Tidak. Kalau tidak diuji, kita tak tahu yang kita masih ada perangai-perangai yang perlu diubah. Maka ujian semacam itu is a must. Sangat perlu supaya kita boleh berubah menjadi lebih baik dan lebih baik dan lebih baik. Lebih baik dan lebih baik. Kemudian, okey. So, cerita Nabi Musa dan Bani Israel berhenti di situ. Berhenti di situ, Allah tidak lanjutkan kerana ayat 34 adalah cerita lain. Ayat 34 adalah cerita lain. Ayat 34 ni, orang-orang kafir Quraisy menyampuk. Tatkala mereka didatangkan kisah Nabi Musa, dengan kata lain, kisah Nabi Musa ni mengkritik sikap mereka yang selama ni mereka rasa mereka kaya. Kemudian Allah bagi tahu, aku boleh matikan kau bila-bila. Dan kekayaan itu nanti akan diwarisi oleh orang terkemudian, oleh anakmu. Engkau dah tak ada apa dah. Dan waktu engkau meninggal nanti, langit dan bumi tak bersedih atas kematianmu. Dan berkali-kali kami telah menangkan kamu berbanding Yahudi. Orang Arab ni, dia dulu bergaduh, berperang dengan Yahudi. Berpuluh tahun lamanya, beratus tahun. Sehingga kan Bani Israel ni, Yahudi ni, sampai kata kau tunggu, Rasul terakhir kami bangkit nanti, kau siaplah, kau tahulah. Sampai macam tu. Tu bentuk bangsa Arab. Dan Allah kata kami telah selamatkan kamu. Kami telah beri kepada kamu kemenangan berkali-kali berbanding Bani Israel sebelum ni. So jangan melampau. Jangan lebih-lebih. Kami pilih kamu.
Kami pilih kamu, umat Muhammad, atas kapasiti pengetahuan kami berbanding umat-umat yang lain. Oh, dahsyat tuan-puan. Dahsyat. So, sedang bercerita macam tu, mereka nyampuk, inna ha'ula'i la yaqulun. Musyrikin Mekah itu, dia akan berkata padamu, wahai Muhammad. Inna ha'ula'i la yaqulun. Mereka akan berkata padamu. Engkau cerita-cerita macam ni nanti, diorang akan respon balik. Apa diorang kata? In hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Mati ni adalah mati kita yang pertama. Kita akan mati sekali je. Dan kita tidak akan sekali-kali dibangkitkan hidup selepas itu. In hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Kematian ini adalah satu-satunya kematian. Dan kami takkan dibangkitkan. Kami takkan dibangkitkan. Menariknya, Allah beri respon yang pelik. Respon Allah adalah Fa'tu bi'aba'ina in kuntum, bukan, ini bukan respon Allah. Ini diorang minta bukti. Okay, diorang punya dakwaan ialah mati ni satu-satunya mati, lepas tu takkan dibangkitkan. So, Nabi bawa tentang kebangkitan, tentang kehidupan selepas mati. So, diorang tak percaya. Lalu diorang kata, Fa'tu bi'aba'ina in kuntum shadiqin. Kalau betul ada kehidupan selepas mati ni, cuba hidupkan mak bapak kami. Kalau benar dakwaanmu, ada kehidupan selepas mati. Sama macam tu. Bangkitkanlah mak bapak kami. Kami nak tengok betul, kalau betul dia boleh bangkit balik. Ui, macam mana nak jawab tu? Macam mana nak jawab? Tapi Allah alihkan perhatian mereka kepada satu peristiwa sejarah yang peristiwanya sangat sedikit disebut dalam Quran, iaitu hanya di sini. Satu kisah tentang kaum terdahulu yang sangat sedikit ceritanya disebut dalam Quran dan hanya disebut di sini. Bagi menjawab cabaran mereka untuk bangkitkan mak bapak kami. Hidupkan mak bapak kami. Kalau betul kamu benar dalam dakwaan ada kehidupan selepas mati. Fa'tu bi'aba'ina in kuntum shadiqin. Lalu Allah tanya, ahum khairun am qaumu tubba? Apakah kamu kira kamu lebih baik daripada kaum Tubba? Apakah kamu kira kamu lebih handal dari kaum Tubba? Apakah kamu kira kamu lebih kuat dari kaum Tubba? Walladzina min qablihim, dan kaum Tubba tu adalah kaum sebelum kamu. Ahlaknahum, kami hancurkan kaum tu. Innahum kanu mujrimin. Dan kaum Tubba tu sama macam cerita Firaun, mujrimin. Sama tak ayat 22 dengan 37? Rupanya, tuan-puan, terkadang cabaran-cabaran daripada orang-orang kafir ini, kita tak perlu jawab per se. Maksudnya, kalau mereka tanya soalan A, kita tak perlu jawab A. Kita punya jawapan adalah apa yang perlu dia tahu, bukan apa yang dia nak tahu. Sebab dia sendiri tak tahu apa yang dia nak. Kita yang kena guide dia.
betulkan cara dia melihat, betulkan cara dia berfikir. So sekarang, diorang cabar apa? Bangkitkan mak bapak kami kalau kamu benar. Valid. Tapi kita tahu kebangkitan bukan sekarang, nanti. Which is, diorang tak tahu. Diorang tak tahu. Lalu datangkanlah idea lain supaya mereka beringat. Sebab kaum Tuba adalah sejarah kaum terdahulu sebelum daripada masyarakat Arab. Dan kaum Tuba ni masyarakat Arab tahu dia punya kisah. Dan nanti saya akan rujuk semula siapa kaum Tuba ni. Dan mereka semua dibinasakan. Innahum kanu mujrimin kerana tindakan mereka yang melampau. Tindakan mereka yang melampau. So saya rasa cukup dulu sampai ayat 37. Saya nak rujuk dulu kaum Tuba ni kisahnya macam mana dan saya akan bentang next time untuk siapa dia kaum Tuba. Barakallahu li wa lakum. Saya tak dapat nak beri peluang untuk soal jawab, minta maaf sebab nak bergegas